Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat mask extender bobble stitch. Antara barang yang diperlukan yang pertama ialah jarum kait saiz 2.5mm, jarum jahit bersaiz kecil, gunting dan juga benang kait. Jom kita buat can. Yang pertama, ambil benang kait dan sisakan lebih kurang sejengkal untuk kita jahit butang. Kemudian kita akan buat slip knot. Caranya ialah lilitkan benang dan bentukkan X pada dua jari. Ambil jarum kait dan silangkan. Selepas itu anda tarik sahaja dan lepaskan benang tersebut daripada jari. Kemudian biarkan benang kait yang pendek tadi sebab kita akan mengait menggunakan benang yang panjang. Caranya ialah lilitkan benang tadi pada jari gunakan cara yang saya buat tadi. Selepas itu kita akan chain 4, 1, 2, 3 dan 4. Baiklah, sekarang kita akan mula membuat baris yang pertama, yang mana baris itu setiap satunya mempunyai 3 half double crochet dalam satu stitch. So inilah cara buat half double crochet. Masukkan jarum kait, kemudian pastikan ada 3 baris benang, kait benang dan tarik ketiga-tiga dan lepaskan ketiga-tiga baris tadi, maafkan saya. Kemudian untuk membiarkan anda tidak lost count, kita akan gunakan stitch marker atau penanda jahitan. Kita buat lagi 2 half double crochet. Okay, ini half double crochet yang kedua dan sekali lagi half double crochet untuk chain yang terakhir, ini chain yang ketiga. Dah pun siap satu baris yang mana ada 3 half double crochet, 1, 2 dan 3. Okay, sekarang untuk kita tambah baris yang kedua, kita akan chain 1 dan kita akan terbalikkan. Okey. Kita akan buat satu baris lagi yang mempunyai 3 half double crochet. Half double crochet yang pertama, half double crochet yang kedua dan half double crochet yang ketiga. Tanggalkan stitch marker dan masukkan jarum kait pada stitch tadi. Dan lepaskan ketiga-tiga benang. Maka dah siap 2 baris. Kita akan buat baris yang ketiga, chain 1, pusingkan dan kemudian buat 1 half double crochet, 2 half double crochet dan 3 half double crochet. Kalau anda rasa anda dah pro, tak payah guna stitch marker pun tak apa. Tapi kalau anda rasa takut lost count, dan gunakan stitch marker. Maka 3 baris yang mempunyai 3 half double crochet setiap baris telah pun selesai. Sekarang kita akan ke baris yang keempat, yang mana di sini kita akan letakkan bobble stitch. Okey, kita akan mulakan dengan 1 half double crochet dahulu pada stitch yang pertama, dan pada stitch yang kedua kita akan buat 5 double crochet. Ini double crochet yang pertama. Anda akan dapat 3 baris, kait benang dan lepaskan 2 baris sahaja. So anda akan ada 2 baris sekarang. Dan jangan kait dan lepaskan keduanya. Kait dan kemudian masuk sekali lagi jarum ke dalam stitch yang sama. Kait kemudian lepaskan 2 baris juga. So anda akan dapat 3 baris sekarang. Ini ialah double crochet yang kedua. Sekarang double crochet yang ketiga. Kait dan kemudian anda akan ada 5 baris. Kait benang dan lepaskan 2. So akan ada dapat 4. Kita kait lagi sekali. Ini ialah double crochet yang keempat. Lepaskan 2 benang. Sekarang anda ada 5 baris benang. Dan ini ialah double crochet yang terakhir, yang ini yang kelima. Lepaskan 2 benang dan akan ada 6 benang. Pastikan ada 6 benang, barulah anda kait dan lepaskan ke 6 baris tadi. Dah pun siap satu bobble stitch. Kita tutup baris yang keempat ini dengan 1 half double crochet di stitch yang ketiga. Tarik benang dan lepaskan ketiga-tiganya. Dah pun siap baris yang keempat. Sekarang kita akan pergi ke baris yang kelima. Okey, kalau anda tengok, bobble stitch ni ialah stitch yang akan menonjol sedikit. Sekarang kita akan masuk baris yang kelima dan kali ini kita akan kembali kepada 3 stitch yang mempunyai 3 half double crochet setiap satu stitch. Oh, maafkan saya, satu stitch ada 1 half double crochet. Ini half double crochet yang kedua
Dan sekarang half double crochet yang ketiga. Dah pun siap. Baris yang kelima. Chain 1 untuk kita memulakan baris yang keenam. Okey, di baris yang keenam kita akan letak satu bobble stitch. Kita ulang je lagi sekali step yang tadi saya dah ajarkan untuk buat bobble stitch. Okey, sekejap ya. Okey, sekarang kita akan buat lagi sekali satu half double crochet pada stitch yang pertama. Kemudian satu bobble stitch, yang mana satu bobble stitch tu mempunyai 5 double crochet. Satu double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, 4 double crochet, dan 5 double crochet. So anda akan ada 6 baris benang pada jarum kait anda. Maknanya anda dilalas yang betul. Kait benang dan tarik, lepaskan ke 6 baris benang tadi. Dah terhasil satu lagi bobble stitch. Akhiri baris yang ke-6 ini dengan satu half double crochet. Lepaskan ketiga-tiga benang. Dah pun siap. Anda boleh point sikit gunakan jari telunjuk sekiranya bobble stitch anda tadi tak kelihatan sangat. Dah pun siap. Kita akan tutup baris yang ke-6 dengan satu chain. Sekarang kita berada di baris yang ke-7, yang mana kita akan membuat 3 half double crochet. Satu half double crochet, 2 half double crochet di stitch yang kedua, dan satu lagi half double crochet di stitch yang ketiga. Dah pun siap bobble stitch. Stitch yang baris yang mempunyai 3 half double crochet, tutup dengan satu chain. Dan anda ulangi langkah yang sama sampai di hujung. Saya telah pun siapkan 9 bobble stitch sebab saya nak dapatkan mas extender yang lebih panjang. Kalau anda nak mas extender lebih panjang, maka anda buatlah bobble stitch sampai 10 ke 11 ke terpulang, tak kisah pun. Okay, sekarang kita akan buat 3 baris, yang mana mempunyai satu baris tu 3 half double crochet. Sama dengan step yang mula-mula tadi kita buat sebelum kita buat bobble stitch, dan tujuan dia kita buat 3 half double crochet di hujung kanan dan di hujung kiri adalah untuk letak butang. Okey, ulangi balik step yang sama saya dah ajarkan tadi. Baiklah, kita telah pun siap membuat satu kawasan butang di kanan dan satu kawasan butang di kiri. Jadi sebelum kita letakkan butang, saya akan kemaskan dulu bahagian keliling mas extender bobble stitch ni. Kita akan buat bingkai ya. Jadi cara nak buat bingkainya ialah kita akan gunakan satu single crochet keliling. So di penjuru, di setiap penjuru sila buat 2 single crochet. So ni saya buat satu single crochet di stitch penjuru ya. Satu lagi. So kita ada 2 single crochet di penjuru sebelah kanan. Kalau takut terlupa, macam biasa letakkan stitch marker. Tapi kalau anda dah pro, tak payah letak pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian di stitch yang kedua dan ketiga kita akan juga buat satu single crochet. Ini saya buat di stitch yang kedua. Dan ini ialah corner kan, penjuru kan. Jadi kita akan buat 2 single crochet. Saya buat satu dan saya akan buat satu lagi di stitch yang sama untuk supaya dekat penjuru tu ada belokan yang cantik lah. Okay, kemudian di setiap satu baris kita akan buat satu single crochet. Okay, ni ialah baris yang pertama tadi. Kemudian baris yang kedua, baris yang ketiga.
Satu baris, satu single crochet sahaja. Baris yang kedua dah pun selesai. Kemudian baris yang ketiga. Okey, buat sampai hujung, sampai kita bertemu semula di kawasan yang kita letak stitch marker tadi. Okey? Baiklah, saya dah pun sampai di hujung dan saya ada satu lagi stitch untuk saya letakkan satu single crochet. Okey, satu single crochet di situ. Dan oleh kerana ni kawasan penjuru, maka saya kena letak satu lagi single crochet di stitch yang sama. Alright, kita akan tutup dengan menggunakan slip stitch. Kemudian potong lebih kurang sejengkal benang dan lepaskan. Okey, ini cara untuk kita kemaskan jahitan kita supaya dia tak nampak terkeluar-keluar macam tu. Right, tarik-tarik sekejap. Okey, rata-ratakan bobble stitch. Dan sekarang kita akan pilih butang. Saya dah pun pilih butang warna coklat, kiri dan kanan. Selepas ini kita akan jahit butang. Gunakan jarum yang kecil. Dan sembunyikan jahitan tadi. Ini cara saya. Anda boleh tiru cara ni supaya bukan apa, dekat pada depan nanti kita tak akan nampak benang tu. Okey, kemudian kita cocok ke dalam. Barulah kita akan jahit butang. Kadang-kadang akan susah sikit, tersekat waktu anda nak masukkan. So hati-hati jangan sampai urat tu terkeluar daripada benang, sebab nanti akan nampak kesan tak cantik dan comot lah. Alright, kita akan gunakan biasanya saya akan gunakan dua cara untuk jahit butang, sama ada X ataupun tegak. Dan hari ni saya rasa saya nak gunakan cara tegak. Tapi terpulang kepada anda, kalau anda suka X boleh gunakan cara X, no problem. Dia dah pun siap. Satu butang, simple je. Sekarang saya akan ajar cara untuk matikan benang. Cari dua urat benang. Okey, masukkan jarum dan masukkan jarum ke dalam gegelung supaya jahitan kita tu secure ataupun terus mati. Ulangi langkah lagi sekali. Dan lebihan benang ni kita tak nak dia terburas-buras macam tu, jadi kita akan sorokkan juga dan potong lebihannya. Dah pun cantik, boleh buat untuk sebelah lagi pula. Dah pun siap mask extender bobble stitch dan jumpa lagi. Selamat mencuba. Bibi Namet.